warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Guru kita Abu Ali Daqqaq mengatakan istiqamah mempunyai 3 putaran tingkatan. Pertama adalah penegakan, kemudian berdiri dan akhirnya istiqamah. Takwim merupakan proses latihan nafsu. Iqamah merupakan pendidikan hati dan istiqamah adalah pendekatan rahsia-rahsia. Dan hal ini kaitannya dengan ayat summastaqam, kemudian mereka beristiqamah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan maksud istiqamah ialah mereka tidak syirik. Sementara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan makna istiqamah sebagai orang yang pergi ke sana kemari seperti seekor serigala yang berjalan berputar-putar dalam keadaan miring. Pernyataan Abu Bakar mengandungi makna yang jelas dalam memperhatikan dasar-dasar tauhid. Sedangkan penafsiran Umar menyiratkan makna pelepasan tuntutan penafsiran dan takwilan dalam menetapi syarat perjanjian. Ibn Atha mengatakan istiqamah kalian dalam penyatuan kesendirian hati dengan Allah. Abu Ali Jauzajani berkata, jadilah pelaku istiqamah dan jangan menuntut karamah. Dirimu selalu bergerak dalam pencarian karamah, sedangkan Tuhanmu menuntutmu untuk tetap dalam istiqamah. Suatu hari saya melihat Nabi SAW dalam mimpi, cerita Ali Asy-Syabawi. Lalu saya bertanya kepada baginda. Diceritakan bahawa Tuhan pernah berkata, surah Hud menjadikan rambutku beruban. Apakah yang membuat rambut Tuhan beruban? Apakah kisah-kisah para nabi ataupun kehancuran umat, kerosakan umat? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan itu, akan tetapi firman-Nya fastaqim kama umir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dikatakan bahawa tidak ada yang kuat menjalani istiqamah kecuali orang yang berjiwa besar. Kerana istiqamah menuntut pengeluaran diri dari apa-apa yang dijanjikan dan pemisahan daripada legitimasi dan adat. Berdiri tegak di hadapan Allah memang wajib didasarkan pada hakikat kebenaran. Kerana itu Nabi SAW menyatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian, jangan sekali-kali menghitung-hitung amal kebaikanmu. Istiqamah adalah sifat akhlak sempurna. Tanpa istiqamah akhlak menjadi buruk. Bagaimana kata Muhammad Al-Wasiti. Istiqamah adalah penyaksian anda pada waktu bersamaan dengan pelaksanaannya. Bagaimana kata Dalaf Ash-Shibli. Dikatakan bahawa istiqamah dalam kata-kata adalah dengan meninggalkan umpatan. Dan perbuatan dengan meninggalkan bid'ah. Dalam amalan, perilaku dengan peniadaan penangguhan atau kebosanan, dan dalam ahwal dengan peniadaan hijab, tanpa hijab. Saya pernah mendengar guru Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Furak mengatakan, sin, yakni huruf sin dalam istiqamah, adalah sin yang memberi maksud penuntutan. Artinya para pelaku sufi meminta pelurusan sikap pada al-haq, pada Tuhan, dengan didasarkan pada nilai tauhid. Kemudian mereka menetapi janji-janjinya dan menjaga batasan-batasan hukum Allah. Ketahuilah bahawa istiqamah
mewajibkan keabdian karamah. Allah Ta'ala berfirman, wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jika mereka tetap berjalan lurus istiqamah di atas jalan itu, yakni Islam, tentu kami akan benar-benar memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Allah tidak mengatakan saqainahum, yang bermaksud kami memberi minuman kepada mereka. Tapi Allah mengatakan asqainahum, yang bermakna kami benar-benar memberi mereka minum. Artinya mengandungi pengertian keabadian, yakni berterusan. Junaid bercerita, saya pernah bertemu dengan seorang pemuda di bawah pohon raksasa. Pohon yang rindang di daerah pedalaman. Pemuda ini merupakan salah seorang murid sufi yang sedang menjalani kesufian. Dia sedang duduk di bawah suatu pohon besar. Apa yang membuatmu duduk di sini? Tanya saya, kata Junaid al-Baghdadi. Jawabnya, mencari yang hilang. Saya pun berlalu dan meninggalkannya. Ketika pulang dari haji, saya mendapatkan pemuda tadi berpindah tempat di dekat pohon. Apa yang membuatmu pindah dan duduk di sini? Saya menemukan apa yang saya cari ternyata ada di tempat ini. Kerana itu saya pindah dan menetapinya. Junaid hairan, kemudian berkata pada dirinya, saya tidak tahu mana yang lebih mulia. Apakah tetapnya istiqamah kerana pencarian sesuatu yang hilang, atau tetapnya pada suatu tempat yang di dalamnya dia peroleh apa yang dikehendakinya. Muslimin dan muslimat sedang penonton rahmat Allah sekalian. Masih lagi kita membicarakan tentang istiqamah yang memberi maksud suatu amalan yang berterusan. Sama ada suatu perbuatan yang berterusan, sama ada ia berkait dengan perkataan, perbuatan, keadaan ataupun niat. Kesemua empat perkara itu menunjukkan sifat berterusan dalam kebaikan. Dalam niat, berterusan punya niat yang baik. Di dalam perkataan, berterusan dengan perkataan yang baik menurut perintah Allah Ta'ala. Dalam perbuatan, mengikuti perintah Allah Ta'ala, berterusan. Dan dalam ahwal ini keadaan dirinya. Di mana pun dia berada. Keadaan bagaimanapun. Berterusan ahwalnya dalam mentaati Allah SWT. Kita telah jelaskan bagaimana tidak ada cara untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah selain pada istiqamah. Bahkan para ulama meletakkan istiqamah itu sebagai ruh pada nisbah kepada badan. Artinya kalau kita katakan bahawa pelaksanaan hukum-hukum agama itu sebagai satu bentuk badan, berterusan itulah ruhnya. Umpama kita ada jasad. Ini jasad kita yang lengkap. Maka yang menjadikan jasad ini bernilai kerana istiqamahnya. Ini ada ruh dalamnya. Amalan-amalan kita akan nampak baik, mulia di sisi Allah bila istiqamah. Sembahyang, berterusan sembahyang. Puasa, berterusan jaga puasa. Aurat, berterusan jaga aurat. Demikian juga berterusan meninggalkan riba, meninggalkan rasuah. Berterusan dan meninggalkan perkara maksiat. Berterusan dan melakukan perkara sunat. Berterusan dan melakukan perkara-perkara baik. Maka hal inilah yang akan angkat darjat seseorang. Bila gagal kita melakukan suatu amalan secara berterusan, maka kita akan jatuh ke dasar kehinaan dan kita mungkin akan tergelincir pada jalan kebenaran, bahkan mungkin terbuang daripada catatan ahli syurga sebagaimana disebut dalam hadis yang kita bacakan semalam. Ada orang yang jaraknya antara syurga cuma selangkah. Dan selangkah yang berbaki tadi tiba dia buat jahat. Maka penyebab dia masuk neraka. Kerana ketiadaan istiqamah. Itu orang beriman diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT daripada mula sampailah akhir usia dia. Sampailah dia mati dengan cara yang baik. Bahkan kita juga telah menyebut tentang bagaimana permulaan tanda-tanda orang istiqamah. Bagi orang awam, orang biasa macam kita, tanda istiqamah ialah tidak adanya perubahan dalam ibadat kita. Tak ada rasa bosan, tak ada rasa malas. Maka ini orang awam macam kita. Orang awam macam kita nak nilai apakah ibadat kita istiqamah. Maka kita tanya apakah ada kebosanan waktu kita buat ibadat-ibadat yang biasa kita buat.
Maka kalau katakan ada, maka itu akan merosakkan istiqamah. Maka hilangkan kebosanan. Hilangkan kebosanan tersebut dengan apa cara sekalipun. Contoh biasa menuntut ilmu, tapi ada hari bosan. Maka hilangkan kebosanan. Contoh qiyamul lail, ada hari bosan. Hilangkan kebosanan. Kadang-kadang kita mengaji Quran, ada hari bosan. Buang kebosanan itu. Ada hari kita sentiasa bersedekah, tiba-tiba datang kebosanan. Maka buang kebosanan itu. Orang awam macam kita, bagaimana kita nak mengetahui tanda-tanda istiqamah itu ada pada kita bila hilang atau kita mampu membuang sifat-sifat kebosanan tersebut. Bagi orang-orang berada pada tahap pertengahan, bagaimana dia nak mengetahui bahawa dia ini istiqamah, perjalanannya tidak terhenti, dia tidak ada waqafat, tak berhenti. Artinya dia sentiasa menjadikan dirinya berada pada darjat yang lebih baik. Ini orang macam kita, kalau jenis sembahyang 5 waktu, kita jaga. Maka kita memadai 5 waktu. Atau kita pun sembahyanglah rawatib, ba'diyah, qabliyah. Maka cukup bagi kita. Lalu kita istiqamah dengan cara itu. Tapi orang pertengahan, orang atas pada kita sikit, cara istiqamah mereka ialah amalan mereka sentiasa naik. Dia tak akan turun. Dia tak berhenti. Graf dia naik, tak turun. Ini golongan pertengahan dalam istiqamah. Jadi kalau saya asas sembahyang 2, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehinggalah saya bertemu dengan Allah. Dia tak akan turun. Minggu ni saya baca 4 line. Minggu depan 5 line. Minggu akan datang 6 line. Begitu saya naik. Maka ini orang istiqamah pertengahan. Yang lebih hebat daripada yang pertama. Yang pertama, nak kekalkan kebaikan yang dia dah buat. Cukup, kekalkan. Tambah tidak, kurang pun tidak. Cuma dia ada masalah bosan. Dia biasa ke masjid 5 waktu. Ada hari bosan. Pasal tak payahlah solat kat rumah lah. Maka dia kena tangani benda itu. Kerana itu merosakkan istiqamah. Bagi orang yang berada pertengahan, yang merosakkan istiqamahnya bila berkurang amalannya. Sebab amalannya mesti sentiasa banyak. Dia tak berani kurangkan. Kalau kita biasa baca Quran juzuk, tiba dia turun. Walaupun masih baca Quran, maka dia anggap tidak istiqamah. Pada pandangan orang awam sudah istiqamah. Dah istiqamah sebab awak kekal buat baik. Nilainya macam mana, okeylah, tak ada beza. Tapi awak kekal buat baik. Dan ini yang ditakuti oleh para ulama. Yang bila mana kebaikan mereka berkurangan. Hatta kalau mereka lambat bangun qiyamul lail dalam keadaan mereka tak tinggal qiyamul lail. Ini Hasan al-Basri. Dia biasa bangun qiyamul lail 2 pagi. Tiba-tiba ada hari terlewat. Jadi 3 pagi. Lewat dia bukan 2 pagi, 8 pagi macam kita. Lewat bagi orang macam kita masih awal. 2 ke 3. Maka dia sudah menganggap ini kerana dosa dia di siang hari. Sehingga terlewat. Kalau orang awam macam kita, masih boleh qiyamul lail itu sudah bagus. Mungkin kita qiyamul 2, mungkin 3, mungkin 4. Kadang-kadang lagi 10 minit nak subuh qiyamul lail. Okey. Paling kurang kita tak tinggal qiyamul lail. Walau dengan 2 rakaat di tengah malam. Tapi orang pertengahan ni tadi, dia bukan kira qiyamul lail, dia kira waktu tu mesti tepat. Kalau 2-2 lah, dia tak akan jadi pukul 3. Bukan dia akan lebih baik. Akhirnya sampai peringkat mereka tak tidur malam. Bagaimana berlaku pada Umar Al-Khattab. 2 tahun sebelum kewafatan Umar Al-Khattab, beliau tidak pernah tidur malam. Melainkan qiyamul lail banyak malam. Bagaimana berlaku pada Abdullah bin Umar sebelum kewafatannya. Ini orang-orang yang cuba naik. Bagi golongan yang lebih tinggi pada makamnya, dipanggil peringkat, di sini diterjemah sebagai pamungkas. Maksudnya peringkat tertinggi, peringkat terakhir atau peringkat yang kita sebut yang kemuncak. Bagi peringkat kemuncak ialah mereka tak terhalang daripada melihat Allah. Ma'rifatullah. Peringkat di mana bukan cerita amalan, bukan cerita peningkatan amalan, ceritanya ialah melihat Allah. Ihsan. Ini disebut dalam hadis. An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kamu menyembah Allah seperti Allah melihatmu. Tahap ini tahap melihat kepada muraqabatullah. Malu pada Allah.
Memerhatikan bahawa Allah sentiasa melihatnya. Sebagaimana firman-Nya, Inna rabbaka labil mirsad. Allah sentiasa memandang kamu, melihat kamu. Tahap ini tahap malu mereka tinggi. Malu mereka untuk buat sesuatu, hal-hal duniawi melebihi hal akhirat. Ini as-Sawri. Bila dia ni seorang yang amat selera makan. Lalu dia pun akan makan banyak. Setiap kali makan, dia makan banyak. Tetapi selepas itu, dia akan buat ibadat banyak. Sambil berkata, aku malu seperti seorang hamba yang mendapat upah yang banyak lalu buat kerja sikit. Dan kalau kita ni pekerja, bos kita bayar gaji banyak, tapi kita buat kerja sikit, malu tak kita? Kalau kita orang yang masih ada maruah lah. Bos bagi kita ambil duit. Tapi kita kerja sikit je. Lepak banyak, rehat banyak. Kalau kita ada maruah, kita pasti malu. Bos bagi saya patut sebulan 2,000, dia bagi 4,000. Pasti kita kerja lebih banyak. Sampai bos kata tak balik lagi, tak apa bos, saya nak kerja lebih sikit. Bos pun bagi saya gaji lebih. Kata Sufyan Ats-Tsauri, waktu dia makan banyak, dia akan buat ibadat banyak. Bila dia makan banyak, dia tak akan tidur malam. Kenapa? Malu sebagaimana hamba mendapat upah banyak lalu buat kerja sikit. Nah, kalau kita boleh buat macam tu, bolehlah makan banyak. Kita takut makan banyak tu rebah macam tu, ngantuk. Ini Ats-Tsauri, dia memang ulama yang selera makan. Seperti Waqi' Al-Jarrah, ulama-ulama yang selera makan. Ada ulama yang utamakan puasa, suka berpuasa, kurang makan. Ada ulama yang suka makan. Seperti Muhammad Hasan Syaibani, suka makan. Sampai badannya berisi. Saya kata Imam Syafi'i, aku tak pernah tengok orang gemuk yang cerdik melainkan Muhammad Hasan Syaibani. Dia gemuk ni suka makan lah. Tapi cerdik orangnya. Kalau, sebab tu kita sebut dalam membina agama, lihat kemampuan sendiri. Ada orang, dia makan banyak, dia lagi khusyuk ibadat. Sila makan banyak. Kalau dia makan banyak, ibadat pun bagus. Semangat. Ada orang, makan banyak sikit siap. Mata dia pun mula ngantuk. Ada dia makan sikit je tadi, dia cepat ngantuk mungkin. Maka dia kena tangani benda tu dengan baik. Ada orang dengan makan banyak, ibadatnya baik. Semua aktivitinya bagus, segar, buka. Ada orang tak sama kita punya pencapaian. Kerana itu dalam meletak agama, kita tak boleh menyamakan kita dengan orang. Walau kita mungkin boleh ikut orang, tapi nak sama mungkin tidak. Saya mungkin boleh ikut jalan-jalan kejayaan dia. Tapi nak sama 100% mungkin tidak. Mungkin saya lain. Ada orang tu boleh study lama untuk dia cerdik. Baguslah study lama, bagus. Tapi saya tak boleh study lama. Saya boleh study sekejap je. Misalnya. Tapi saya anggap itu sebagai contoh. Namun saya tak akan sama dengan dia. Dalam ibadat pun sama tuan-tuan. Kita tengok orang, dia ni sahur, kurma je. Tuan-tuan jangan ikut. Golek je kan. Bila nak puasa. Kita sahur siakak. Lagi masak merah. Tak apalah kita set macam tu. Itu segar esok. Satu hari segar. Dia kurma sebiji, dia segar, tak apa. Masing-masing dengan cara. Namun kita, apapun yang kita ambil dari dunia, ia tidak menjejaskan agama. Itu paling penting. Walaupun kita ada kaedah umum. Kaedah umum bersedikit makan. Itu kaedah umum. Tapi kaedah itu mungkin tidak terpakai secara khusus pada orang tertentu. Sebenarnya saya sebut kisah Waqi' Al-Jarrah, dia suka makan banyak. Dan Syekh, kenapa Syekh suka makan banyak? Kerana aku gembira kerana Allah beri aku Islam. Gembira. Excited dia makan banyak kerana Islam. Demikian juga yang berlaku kepada Sufyan Ats-Tsauri yang menyatakan bila dia makan banyak, dia akan lebih bersemangat buat ibadat banyak kerana akan datang rasa malu. Ambil upah banyak tapi ibadat sikit. Maka golongan yang berada pada peringkat garisan terakhir, penamat. Golongan ini bukan cerita amalan, cerita melihat Tuhan. Cerita mereka ialah keseronokan bersama dengan Allah. Keseronokan itu menyebabkan mereka boleh berdiri sepanjang malam. Mereka tak kira berapa rakaat mereka solat, tapi nilai solat. Ini Abdullah bin Abbas. Dia berdiri sepanjang malam untuk satu ayat. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Pasti akan datang kesakitan kematian dengan sebenar. Itulah waktu yang paling kamu takuti. Dia ulang ayat itu sehingga basah janggutnya sampailah subuh. Kerana dia bukan pada makam nak kira berapa rakaat semayang, tapi pada makam
melihat Allah Ta'ala dalam solat. Melihat sama ada rahmat Allah, kemurkaan Allah, amaran Allah. Maka orang ni berada pada nilai istiqamah paling tinggi. Walaupun nampak dia buat mungkin amalan tak banyak, tapi nilai dia terlalu tinggi. Nabi SAW setiap malam cuma solat 11 rakaat. 11 rakaat. Ada kita dengar yang semalam mungkin 100. Mungkin sekian-sekian banyak. Baginda SAW sebagai hadis riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala tidak pernah melebihi 11 rakaat. Kalaupun riwayat menyebut 13 rakaat, kerana merujuk kepada solat qabliyah subuh. Maka sebagai 13. Tapi malam, sepanjang malam 11 rakaat. Tetapi kata Aisyah, jangan ditanya tentang berdirinya, jangan ditanya tentang rukuknya, akan panjangnya. Bayangkan dia berdiri, dia baca Al-Baqarah, baginda SAW dalam solat tahajud, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa, dalam satu rakaat. Lama berdiri. Ini peringkat makam paling tinggi sekali. Makam melihat Allah Ta'ala. Yang Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul dan para Siddiqin. Dan orang-orang yang benar dalam mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang hidup cari pahala. Ada orang hidup cari bahagia dengan ibadat. Kenapa awak ibadat ni? Rasa bahagia, saya rasa seronok. Saya buat ni, saya rasa tenang, bahagia. Pencarian tu dia cari. Ada orang mencari Allah. Dia bukan cari cerita tenang, tak tenang. Ini hal beginner macam kita. Orang macam kita, tuan-tuan nak doa, lepas tu rasa tenang. Bila tolak duha, kemudian jadi kaya. Orang macam kita lah. Tak salah. Itu antara benda yang memang disebut. Lebihannya. Rezeki. Tapi bagi orang yang berada pada makam tertinggi, dia tak cari benda tu. Dia bukan macam cari tenang macam kita cari. Murah rezeki, lapang rezeki. Bukan kadang-kadang dia menolak kelapangan rezeki. Tak nak. Dia menolaknya. Kan dia mencari Allah. Sebab mereka berkata, man wajadallah wajada kulla syai'. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang jumpa Allah, dia jumpa semua. Siapa yang hilang Allah, dia hilang semua. Maka dengan jumpa Allah, dia akan jumpa semua. Macam seorang isteri sebagai contoh. Seorang perempuan. Kalau dia mencari suami yang baik, maka dia akan dapat semua. Rumah, kereta, semua. Dapat suami yang baik. Kalau dia cuma nak suami yang ada kereta, ada rumah, dia mungkin dapat benda tu, tapi dia tak dapat suami. Bila dia tak dapat suami, akhirnya rumah tu pun hilang. Kerana suami yang baik tu yang mengadakan itu semua. Suami yang bertanggungjawab tu yang mengada itu semua. Kalau dia cuma tengok seorang lelaki sebagai pasangan hidupnya, kerana kebendaan, dapat duit ke, boleh shopping ke, boleh beli beg, boleh beli kasut. Nampak suami dia sebagai ATM bergerak je. Maka ATM ni akan kehabisan wang. Selama ni jalan mana-mana, suami. Saya senang Ustaz, suami saya ATM bergerak, cocok tepi keluar duit. Suami duduk tepi, cocok keluar duit. Cocok keluar duit. Kalau itu dicari, dia akan hilang semua satu hari. Tapi kalau dia mencari, dia sebagai contoh, kehidupan kita yang biasa. Kalau dia mencari suami yang soleh, syarat suami tadi bukan cerita dia kaya ke tak. Itu saya tak bagi syarat. Saya syarat dia soleh. Bagi seorang perempuan. Kalau seorang lelaki, isteri yang soleh. Syarat itu, dia akan jumpa semua. Itu bagi orang yang mencari betul-betul kebaikan. Baik, kita sebut tadi, kadang-kadang kita ada yang beragama untuk cari kebahagiaan dunia. Ya, dia nak akhirat. Akhirat pasti. Tapi kenapa buat? Buat ni jadi tenang. Lepas tu alhamdulillah rezeki saya pun okey. Anak saya pun okey. Saya pun okey, sihat. Duk amal. Makanan-makanan sunnah ni sihat kita. Sebab dia melihat makanan sunnah itu untuk kesihatan. Maka dia pun menikmati kesihatan. Tapi ada orang tak, dia tak. Saya bukan buat makanan sunnah sebab saya cari kesihatan. Saya pun tak peduli kalau saya sakit. Kan itu pahala. Saya makan makanan sunnah. Kan ia sunnah. Dia bukan cerita saya makan ni sebab jadi sihat, kuat, gagah. Tak, kerana dia sunnah. Bagaimana kata Umar Khattab atau mencium Hajar Aswad. Aku cium kamu kerana Rasulullah cium. Kalau Rasulullah tak cium, aku tak cium. Bukan sebab cium. Macam tuan-tuan tanya orang cium Hajar Aswad. Sebab apa nak cium Hajar Aswad? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan bila pergi Mekah nak sangat cium Hajar Aswad? Sebab apa?
Ustaz, ni benda yang paling susah sekali kat Mekah, cium Hajar Aswad. Susah Ustaz. Ni paling susah sekali. Rasanya kalau nak pergi umrah tu susah. Susah lagi cium Hajar Aswad. Mungkin ada orang berkali-kali ke Mekah. Tapi tak mungkin berpeluang cium Hajar Aswad. Setiap kali dia keluar. Mungkin tak berpeluang. Haji berkali-kali, tak berpeluang pun cium Hajar Aswad. Maknanya cium Hajar Aswad lagi susah pada haji. Jadi ada orang, tuan-tuan sekalian, kita lah, orang tu kita lah. Kalau kita tanya, kenapa awak nak cium Hajar Aswad? Satu je soalan. Sebab benda susah Ustaz. Bila dapat tu macam lain macam. Ada orang saya nak cium Hajar Aswad. Sebab itulah benda paling berharga dekat Kaabah. Saya nak cium. Maka semua niatnya, kalau kita perhatikan, asas niat tadi lebih kerana kita nampak benda paling susah itu yang kita nak buat. Tetapi pada sahabat melihat cium Hajar Aswad kerana Rasulullah cium. Kalau Rasulullah tak cium, mereka pun tak pandang batu tu. Kerana Rasulullah cium. Ada perbuatan Nabi SAW. Sehingga bila Rasulullah berpesan pada Umar, kata, "Wahai Umar, kamu tu gagah. Maka jangan kamu mencelah untuk mencium Hajar Aswad. Kalau kamu ada kelapangan, lapang, baru cium. Kalau tak lapang, jangan. Sebab kamu gagah, nanti habis orang lain." Kalau orang cium Hajar Aswad ni, dia pun tak nak cium ni, dah buat tubuh keras ni macam batu. Kok gagah. Maka dia mungkin memudaratkan orang lain. Kadang-kadang perempuan nak cium Hajar Aswad, dia mungkin lupa pada banyak perkara-perkara lain. Tapi kalau dia benar-benar berada pada tahap istiqamah yang tinggi, mungkin dia tidak mencium. Bila ada mudarat-mudarat yang dipasti. Dan dia tak rasa apa-apa. Kenapa? Kerana dia melakukannya dan meninggalkannya juga kerana Allah. Kadang-kadang kita buat tu kerana Allah. Dan kita tinggalkan juga kerana Allah. Saya tak nak. Supaya saya tak mudaratkan orang. Maka saya merasa tenang kerana saya ikut perintah Allah. Bukan dapat, tak dapat. Bagi orang awam macam kita, dapat tenang, tak dapat. Oh, saya satu je benda galak. Kenapa? Tak dapat cium Hajar Aswad. Dia tak dapat mabrur, tak apa. Hajar Aswad kena cium. Bila cium Hajar Aswad, mulalah dia cerita. Nampak cahaya. Masa cium nampak syurga macam-macam. Walau kita melakukannya, kerana inilah dia perbuatan Nabi SAW. Kalau saya tidak diperlihatkan apa-apa, saya pun tak kisah. Sebab saya nak pada perbuatan. Ini nilai istiqamah. Jadi kita sebut tadi istiqamah. Ada orang yang ibadatnya mencari sesuatu bahagiannya di dunia. Apakah salah? Tidak salah. Ada orang yang saya kata dibenarkan. Tetapi orang yang berada pada tahap tertinggi istiqamah. Kan dia melihat ia perintah Allah. Seronok dia pada perintah Allah, bukan pada hasil yang diperoleh oleh dirinya. Macam saya katakan, sebab saya tahajud, esok saya tenang. Itu hasil yang tuan-tuan peroleh daripada diri tuan-tuan. Sebab bila saya sedekah, saya pun gembira. Itu hasil yang kita peroleh daripada perbuatan. Bukan itu nilai orang paling tinggi. Nilai orang paling tinggi bukan dia cerita dia dapat apa daripada ibadat. Dia cuma nak Allah dalam ibadat. Itu yang dia nak paling tinggi. Andai kata kalau dia buat sesuatu, dia tak dapat benda-benda macam saya katakan. Kalau dia bertahajud malam hari, atau dia melakukan semua amal-amal sunnah Nabi SAW, namun dia tetap diuji dengan sakit dan sebagainya, dia pun tak risau. Dia redha dengan apa pun ujian Allah Ta'ala. Dia orang beriman, yang berperang, gugur syahid, kematian anak, kematian isteri. Maka mereka semua ini berada pada tahap keredaan pada Allah tinggi. Mereka tidak melihat, oh kerana saya berpegang pada agama, saya akan menang. Bukan. Kemenangan itu bila berpegang dengan agama, bukan menang kerana pegang agama. Kemenangan itu, sebab itu Allah sebut dalam Quran, hal yatarabbasu nabikum illa bi ihdal husnayain. Mereka musuh-musuh yang menganiaya kita, yang memerangi kita, mereka sebenarnya sedang menyaksikan dua kemuliaan kita. Sama ada kita mati syahid. Itu kemuliaan. Mereka berbangga kerana kami dapat bunuh orang Islam. Tak, itu kemuliaan kami, bukan kemuliaan kamu. Kerana kami mati syahid. Kami bukan mati sia-sia macam kamu. Mati bagi orang beriman ialah kemuliaan, bukan penghinaan.
Bagi orang kafir, mati itu penghinaan. Paling takut mati. Bagi kita orang beriman, antara dan husnayain, salah satu dua keindahan yang Allah janjikan ialah kematian yang baik. Tentang dengan mati pada jalan Allah itu bukan kekalahan, tapi kemenangan. Lepas tu bila Sayyidina Ali ditikam sehingga membawa pada kematian, kewafatan. Dia kata apa? Fustu warabil Ka'bah. Aku telah menang demi Tuhan Ka'bah. Sayyidina Ali ditikam waktu nak pergi solat subuh oleh golongan Khawarij. Maka Sayyidina Ali kata, oh aku dah gagal. Tidak, dia kata aku dah menang. Fustu, aku menang demi Tuhan Ka'bah. Berarti orang-orang beriman melihat nilai kemenangan itu dengan nilai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kalau saya sebut tadi orang-orang macam kita, pertengahan macam kita. Kita masih lagi beragama untuk mencari habuan dunia. Masih. Dan itu tidak salah. Bila mana habuan tadi yang Allah janjikan pada kita. Bila sedekah Allah janji pertambahan. Itu habuannya. Dan itu tidak salah. Bila sedekah kita jadi lapang. Rasulullah memberi perumpamaan. Manusia yang bersedekah ini umpama seorang yang sedang memakai jubah besi antara lehernya sampai ke dadanya. Bila mana dia bersedekah, dia akan melapangkan bagi besi yang tersekat kat halqom dia sampai ke dada dia, dilapangkan sampai dia selega. Lagi banyak kita sedekah, kita pun lega. Dan bandingan orang yang kedekut seperti baju antara leher sehingga dadanya disempit. Makin dia kedekut, makin sempit hidup dia. Kemuncak orang kedekut, dia sendiri tak dapat menikmati harta dia. Kedekut sangat. Sebab apa? Nanti kalau dia nikmati, orang nampak, orang tahu dia kaya. Jadi dia pun tak nak tunjuk. Pasal dah duit banyak, baju buruk, seluar buruk. Kenapa? Tunjuk kaya kau minta sedekah. Tunjuk miskin. Tunjuk miskin. Ada seorang yang saya pernah cerita. Seorang wanita di Lubnan. Dia kekal tunjuk miskin sampailah dia mati. Menjadi peminta sedekah. Tapi bila dia mati, dalam akaun dia ada 4.3 juta. Dengan kondominium, apartmen. Banyak. Duit juta. Tapi lihat bagaimana ujian Allah padanya. Dia tidak dapat menikmatinya. Dia terus kekal tunjuk fakir. Kalau tunjuk kaya, orang tak bagi sedekah. Padahal kalau dah sampai minta sedekah duit dah juta, berhentilah minta sedekah. Tak dia kekal nak minta sedekah. Lihat, dek kedekut dia nak orang beri pada dia. Dia tak nak beri pada orang. Lalu dia sendiri tak dapat menikmati harta dia. Ramai orang yang kerjayanya sedekah, minta sedekah. Duit banyak lah minta sedekah. Kerjaya. Dia duit banyak kat bank. Tapi dia tak dapat menikmati. Dia kekal jalan kaki. Kalau naik kereta orang tahu habis kena bayar. Jalan kaki. Padahal orang yang bersyukur walaupun tak banyak duit. Dah ada 2 buah kereta dah. Ditunjukkan nikmat Allah beri pada dia. Dah boleh makan tempat-tempat yang baik. Dia ni tak boleh. Dia tak boleh makan kedai makan. Orang nampak, tadi minta sedekah makan kat restoran ni. Dia pun takut. Makanlah tepi jalan. Demikian orang kedekut. Sehingga menjadi peminta sedekah. Maka dapati dia paling kedekut ketika dia mengharapkan orang sedekah pada dia. Dia ternyata lebih kedekut. Bukan semualah kita sebut. Segelintir mereka. Yang menjadikan sedekah sebagai kerjaya. Sehingga akhirnya Allah mengharamkan mereka menikmati harta itu. Sebab tak berkat. Kita tuan-tuan di antara tanda nikmat tu berkat, kita dapat menikmati. Dan Allah Ta'ala suka kalau Allah beri nikmat, Allah nak tengok kita nikmat tu. Inna Allaha yuhibbu idha an'ama ala abdihi an yara athara ni'mati alaih. Allah suka kalau Allah beri nikmat pada hamba-Nya, Allah nak tengok nikmat tu. Mana? Kita kan beri duit ke anak kita. Mana? Kita tanya, mana? Beli apa? Tadi abah dah bagi RM100. Dia masuk mall, dia bagi RM100. Dia keluar dengan kosong. Mana? Tak beli apa? Main balik duit RM100. Sebab dia tak tunjuk pun apa yang kita bagi. Kita bagi 100, dia pun tunjuk beli ni, beli ni, beli. Kita tengok, seronok. Tapi abah ni tak cukup lagi, bawah. Sikit lagi nak duit. Bagi lagi kita. Sebab dia pandai menterjemahkan. Tapi tuan-tuan bagi duit, keluar tangan kosong. Bagi keluar tangan kosong. Tak bagi kita. Kita tak nampak kesan nikmat. Kita shopping dengan bini kita. Bang, tak duit. Kita pun bagi 100, 200. Dia keluar kedai, tak ada bang. Tak ada barang. Dia kedai lain kita bagi lagi RM100. Pun tak ada. Lain kali, kita tak bagi.
Sebab bagi tak ada pun kesan nikmat. Allah beri kita nikmat. Macam nikmat. Maka mana kesan nikmat tu? Kesan nikmat yang Allah beri pada kita. Supaya kesan nikmat tadi, kenapa Allah suruh tunjuk supaya kita dapat berkongsi? Oh, kita dah dapat nikmat banyak tu, beli nasi Arab. Dah beli nasi Arab, kena kongsi ramai orang lah. Makan seorang muntah kita. Beli nasi Arab, kita kongsi. Sebab nikmat, kita dapat nikmat, boleh beli kereta. Boleh tumpangkan orang. Oh, orang pun boleh tumpang kereta. Nikmat yang ditunjukkan dan dikongsikan. Sebab tujuan Allah suruh kita tunjuk nikmat. Supaya kita dapat berkongsi. Ini manusia sifat dia, kalau tengok orang nikmat, dia pun nak kongsi. Tumpang sekaki boleh, nak rasa juga. Maka orang macam ni, dia bersyukur dengan Allah. Tapi bila nikmat tak nak tunjuk, confirm tak nak kongsi. Yang kedua, confirm dia ada penyakit kedekut. Apa dapat nikmat, dengar kata gaji 10,000 sebulan, 15,000. Tapi tunjuk pakai macam tu lah. Okey, tunjuk tak berduit. Ni kalau derma pun bagi RM1, macam tak ada duit. Maka ini orang yang kufur nikmat. Jadi, memang tak salah saya katakan. Bila mana kita melakukan satu amalan, lalu kita mendapat keuntungan-keuntungan duniawi. Itu normal bagi orang macam itu. Namun orang yang saya kata pada peringkat tertinggi istiqamah. Dia bukan melihat nilai itu. Dia melihat nilai bagaimana keberadaan Allah dalam dirinya. Tidak terhijab dia daripada Allah. Itu nikmat yang paling seronok bagi dia. Bukan kerana dia mendapat hal-hal duniawi. Tapi dia kerana melihat Allah. Kata Abu Ali Daqqaq, istiqamah dia ada 3 tingkat. Pertama namanya ialah takwim. Takwim satu proses untuk kita latih hawa nafsu kita. Dipanggil takwim. Satu lagi dipanggil iqamah. Iqamah, proses mendidik hati kita. Dan yang ketiga barulah istiqamah. Jadi takwim, iqamah, istiqamah. Jadi dalam proses kita nak istiqamah, ada 2 anak tangga dulu. Anak tangga pertama ialah takwim. Apa itu takwim? Contoh kita melatih segala fizikal kita untuk ingat, untuk melaksanakan perintah Allah. Latih. Dan cuba untuk menangani hawa nafsu kita. Dan bila peringkat kedua panggil iqamah. Iqamah, di mana peringkat kita jaga hati kita. Segala sifat-sifat yang baik. Dan last kali istiqamah. Istiqamah datang dengan gabungan takwim dan iqamah. Gabungan fizikal dan hati. Maka datanglah orang yang memburu rahsia Allah. Ini tuan-tuan, orang ini dah baik fizikalnya. Jaga semayang puasanya. Dah baik hatinya, buang dah sifat jahat-jahat dia. Dan yang saya katakan kita, bagaimana kita muhasabah tentang apakah amalan yang kita belum buat. Atau yang dilarang dan kita buat dan kita belum tinggal. Maka kita kena cuba. Itu peringkat pertama kita. Kemudian kita kena muhasabah hati. Tetapi sifat yang hati kita masih ada, yang tak baik. Dengki. Maka kita kena kurangkan kalau pun tak boleh buang. Ada hasad. Wasangka buruk. Tetapi kita kena buangkan wasangka buruk. Dan kalau tak boleh buang, kurangkan dia. Setiap orang kena cek kat hati dia ni ada penyakit apa lagi. Cuba tulis. Saya punya hati penyakit apa lagi. Sombong saya ada. Hasad dengki saya ada. Wasangka buruk saya ada. Kemudian saya ada kurang tawakal saya pada Allah. Hati saya ni ada penyakit-penyakit khianat dan sebagainya. Kita senaraikan dan perhatikan mana satu kita boleh kurangkan. Dan mana satu kita boleh bunuh terus dia. Sampai tak ada hati kita. Antaranya adalah wasangka buruk pada Allah. Ini kena bunuh terus. Sebab di antara wasiat Nabi SAW kepada seorang lelaki yang datang, "Ya Rasulullah, awsini." Ya Rasulullah, tolong wasiatkan padaku. Kata Nabi SAW, jangan kamu menuduh Allah. Jangan kamu tuduh Allah. Yang ini wasangka buruk pada Allah. Tapi bila datang satu takdir pada kita, jangan kata, oh, apa asyik aku je kena ni, orang yang tak kena. Wasangka buruk pada Allah. Allah tidak takdirkan pada kita sesuatu melainkan baik. Jadi kalau tuan-tuan orang beriman, tuan-tuan yakin pada Allah yang maha adil, maha bijaksana, maha pemurah, maha penyayang pada orang beriman. Allah sebut. Bagaimana sifat Allah Ta'ala pada orang beriman? Penyayang. Allah itu penyayang pada orang beriman. Kalau betul kita orang beriman, kita kena yakin Allah sayang kita.
Kalau kita tak yakin Allah sayang, berarti kita tak beriman. Atau masalah ada iman. Dan Allah sebut dalam banyak ayat. Innallaha ghafurur rahim. Allah tu pengampun, lagi penyayang. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pemurah pada semua makhluk. Ar-Rahim, penyayang pada orang beriman. Dalam penafsiran yang khusus. Kalau tuan-tuan terjemah secara literally, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Stop situ. Tapi apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman pemurah pada semua makhluk. Binatang-binatang. Even pada setan pun Allah bagi. Murah Allah bagi rezeki pada dia. Umur panjang. Tapi bila pergi je pada sifat Ar-Rahim, khusus untuk orang beriman. Allah sayang orang beriman. Lepas tu orang beriman, tuan-tuan, bila kena satu qada ketentuan Allah, itu tanda Allah sayang. Dalam qada ketentuan Allah itu ada sayang Allah pada kita. Maka jangan menuduh Allah. Dengan berkata, kenapa asyik aku? Kenapa tak kena orang tu? Kenapa giliran kita je rezeki sikit, giliran dia rezeki banyak? Misalnya, kita dah tengok banding adik kita. Adik kita kahwin tu dapat anak. Kita kahwin lambat dapat anak. Adik kita kahwin anak ramai. Kita anak sikit. Adik kita anak-anak dia semua bijak. Anak kita sentiasa bawah anak dia. Kenapa anak aku asyik bawah dia je? Kita pun sama kita rasa. Sebagaimana adik-beradik Yusuf merasakan demikian. Walau oleh kerana tuan-tuan kita dalam menilai sesuatu, tuan-tuan kena mengaku bahawa kita ni bodoh tak cerdik. Sejak bila kita cerdik, tuan-tuan? Kita je rasa cerdik, kita tak cerdik. Terutama dalam membaca masa depan kita. Tak tahu benda kita ni. Kita kalau ikut, okey, cuba rancang masa depan. Oh, rancang masa depan saya nak duduk negeri ni, duduk sini, kerja sini, gaji segini, kahwin orang ni, anak sekian. Cuba tuan-tuan rancang masa depan. Boleh. Apakah itu kebaikan yang kita rasa dan kita yakin? Itu cuma cadangan kita dan ilmu jahil kita. Kata saya nak kahwin orang ni, saya nak ada anak saya ramai ni, saya nak kerja ini, nak duduk sini. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita rancang? Katakan Allah beri sebahagiannya. Akhirnya kita dapati tak sebaik yang kita harapkan. Kita ingat dengan kerja macam ni, gaji besar kita pun bahagia. Punya banyak masalah. Kita ingat dengan sekian kita dapat benda tu, benda kita pun akan jadi seronok. Oh, punya cerita lain pula. Dan ini kebodohan kita. Jadi saya kata banyak mana orang macam kita. Nak sesuatu akhirnya kita benci dengan benda tu. Kalau kita yang bermati-matian nak benda tu, akhirnya benci. Ni orang bercinta ni, sanggup tinggal mak, tinggal ayah, berkelana jauh, kerana cinta. Dia kahwin sebulan, dia gaduh pula bini dia. Walau dia berkorban banyak untuk dapat pasangan ini. Apa gaduh mak ayah ni, nak dapat pasangan ini. Apa sanggup di luar negeri kahwin. Tinggal semua saudara mara ni. Kerana cinta, menganggap inilah perempuan terbaik, inilah lelaki terbaik. Akhirnya tak sampai beberapa tahun gaduh besar. Orang. Yang ni balik ke mak balik, ni balik ke ayah balik. Keluarga balik. Bukankah itu yang kamu rasa kamu cerdik? Akhirnya kamu menuai kepahitan dan kecerdikan yang kamu kata. Itu saya katakan tuan-tuan, kita tak cerdik. Kita tak cerdik. Kita cuma rasa cerdik. Hakikat ilmu, hakikat segala-galanya milik Allah. Lepas tu seorang tak akan dianggap melihat dirinya sebagai hamba sehingga dia rasa dia tak ada sesuatu. Kita tak ada sesuatu. Saya ni kalau Allah tak izin angkat mata, tak boleh angkat mata. Kita ni kalau Allah tak izin angkat kaki, tak boleh angkat kaki. Walaupun nampak sempurna kaki, tapi tak boleh angkat. Kita ni tuan-tuan, kalau Allah tak pertemukan kita dengan jodoh, tak ada jodoh. Walau muka kita lawa. Ramai orang muka lawa tak ada jodoh. Lawa muka dia. Ni kalau petik, 100 datang. Tapi seorang pun tak nak kahwin dia. Cuma datang je, datang tengok lah. Dia macam duduk dalam zoo je orang tengok. Tidak dimiliki. Baik dia perempuan, baik dia laki-laki. Dia macam duduk dalam dewan pameran je. Cuma boleh tengok, don't touch. Tak boleh sentuh, even tak boleh miliki. Tengok. Akhir sampai ketua dia. Lawa orang ni, tak kahwin. Ni muka huduh dah berapa kali kahwin. Kahwin. Sebab jodoh dia. Sebab tu tuan-tuan kita sebut. Bukan kepandaian kita, bukan kehebatan kita, bukan kebijaksanaan kita. Ini semua takdir Allah. Tapi oleh kerana kita manusia ni,
Yang cukup campur urusan Allah. Allah beri kita sikit satu benda. Ikhtiar. Ambillah apa yang disebut ikhtiar. Akhirnya ada orang yang bodoh mempertuhankan ikhtiar. Dengan ikhtiar dia pun rasa dia hebat. Lalu jadilah dia korun baru di abad ini. Dengan ilmu saya awak semua berjaya. Ya. Bagaimana kata korun? Bila tanya, wahai korun, ini kekayaan daripada mana? Apa kata korun? Korun menyatakan ini semua ilmu aku. Aku bijak, aku pandai. Hati-hati orang merasa dia bijak, dia boleh bentuk orang jadi berjaya. Dia lupa itu ilmu Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini semua kata korun ilmu aku. Kita bimbang tak tuan-tuan kita duk coaching orang bisnes lah. Orang bisnes coaching. Coach ni untuk ingatan bersama nasihat untuk kita, saya dan mereka. Jangan ingat ilmu awak menaikkan orang. Ilmu awak cuma ikhtiar dan sebab yang kecil. Di hadapan takdir Allah yang agung. Awak umpama perahu yang kecil di tengah lautan takdir Allah. Apa awak boleh buat? Sekadar perahu kecil. Dengan lautan yang luas. Even kalau awak kapal besar pun, lautan tu lebih besar. Maksudnya, usaha kita berada dalam takdir Allah. Oh, saya menyebabkan orang berjaya. Saya menyebabkan, saya dah lahirkan 100,000 jutawan. Tuan-tuan tak lahir apa-apa. Kita mandul untuk itu semua. Allah yang melahirkannya. Oh, saya yang melahirkan. Saya melahirkan orang ni. Tuan-tuan tak lahirkan apa-apa. Hatta seorang ibu yang mengandung dia tak melahirkan anak itu. Melainkan Allah yang mengizinkan dia lahir. Sebab itu Allah sebut dalam Quran begini ayat dia. Allahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu. Allah tak sebut. Ibu kamu lah yang keluarkan kamu daripada perutnya. Allah kata Allah. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang keluarkan kamu daripada perut mak kamu. Bukan mak kamu keluarkan kamu daripada perut dia. Allah keluarkan. Kadang ibu mengandung ni, dia pun tak tahu dia lahir bila. Cuba tanya dia. Kita mungkin soalan regular kita tanya. Due bila due? Soalan ni soalan orang yang bini mengandung lah. Tanya due. Bila due ni? Ataupun due date lah tanya. Due bila due? Oh, saya 28 bulan 12. Saya 31 bulan 12. Beranak. Dia kata saya 5 bulan 5. Lahir. Tengok-tengok lahirnya 2 bulan lepas tu. Dia kata due saya Ustaz bulan 11. Bulan 9 beranak dah. Walaupun doktor bagi tarikh, doktor cek, awak ni kandungan dah berat, dah cek, berat dah 3 kilo, memang waktu tempohnya. Mungkin esok lah. Esok tak beranak-beranak. Jalan lagi ni. Tahun dunia lagi. Tak beranak lagi. Akhirnya ada yang beranak selepas 2 tahun. Seperti kisah Imam Syafi'i. Ada yang beranak sampai 3 tahun. Seperti kisah Imam Bukhari. Panjang. Sebab tu, hatta saya katakan doktor yang hebat pun tak boleh bagi tarikh yang tepat. Dia kalau bagi tarikh, dia agak-agak je. Kita sendiri pun agak-agak. Bila bini awak nak beranak? Rasa start bulan 11 tu. Rasa bulan 12. Petang beranak tu. Tuan-tuan cuma agak je. Betul. Betul sebab agak je. Hakikat tu ilmu Allah. Kita tak ada satu pun asas untuk mendakwa kita tahu benda tu. Kita tak tahu apa yang berada di rahim perut. Isteri kita atau wanita. Kerana Allah sebut dalam surah Luqman. Tidak ada seorang pun mengetahui apa yang berada di arham dalam rahim wanita. Dia jadi ke, dia tak jadi ke, dia lahir ke, tak lahir ke, dia hidup ke, dia mati. Lahir hidup, lahir mati kita pun tak tahu. Doktor kata jantung dia baik. Bagus. Lahir mati. Hanya orang pernah kematian anak. Waktu dia lahir. Doktor kata dia ni macam dah mati jantung ni. Macam mati. Lahir hidup. Demikian tuan-tuan ilmu manusia. Tak sampai ke mana. Jadi, jangan duk katalah saya telah melahirkan orang berjaya. Kita tak lahirkan apa. Cuba tawaduk sikit. Oh, Ustaz ni panggil marketing Ustaz. Dalam marketing juga takut jadi lain. Jadi kufurting pula jadinya. Jadi jadi kekufuran pula. Kita bimbang bahasa korun menjadi bahasa kita, kita lihat kita bijak. Kita jangan guna bahasa korun. Ini semua ilmu saya. Bahasa korun.
Katakan ini semua dari kurniaan Allah. Ini bahasa Sulaiman. Maka ini semua bahasa Nabi-Nabi yang hebat. Yang menyebut, hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini daripada kurniaan Tuhanku untuk uji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Syukur atau kufur? Setiap kejayaan kita, ujian Allah. Syukur atau kufur? Anak saya berjaya. Ini syukur atau kufur? Saya berjaya. Syukur atau kufur? Kejayaan saya bukan kepandaian saya. Ujian Allah pada saya. Allah uji saya berjaya. Untuk saya bersyukur ataupun kufur. Artinya apa yang kita dapat? Bukan kita. Kita boleh cerita sebab kecil sebagai manusia. Tapi hakikatnya daripada Allah. Lihat bagaimana indahnya orang yang istiqamah melihat Allah dan setiap apa yang berlaku pada dirinya. Kata para ulama ketika mana membahaskan ayat, sumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yakni mereka tidak mensyirikkan Allah. Itu istiqamah. Kata Umar Al-Khattab, sini terjemahan dia agak dengan bahasa mudah salah lah. Dia kata, sebagai orang yang pergi ke sana kemari seperti seekor serigala berjalan berputar-putar dalam keadaan miring. Tuan-tuan sampai kiamat, tuan-tuan tak faham. Istiqamah macam serigala jalan kanan kiri miring, kemudian miring. Maksudnya tuan-tuan, bila Umar Al-Khattab kata, apa itu istiqamah? Kata Umar Al-Khattab, jangan kamu jadi seperti serigala. Tarun'u karawani sa'alib. Istiqamah itu seorang yang tidak pandai mencari alasan dan takwilan sebagaimana helah yang dibuat oleh serigala ataupun helah yang dibuat oleh musang. Bila kita sebut serigala ni ataupun disebut juga kita katakan musang, orang yang binatang yang banyak helah bila menangkap buruan dia. Jadi orang beriman bila dia buat kebaikan jangan jadi macam serigala, banyak tipu daya, banyak alasan dengan bahasa lain. Jangan jadi macam musang. Orang kita kan sebut selalu musang berbulu ayam. Strategi dia. Tetapi bila kita buat baik atau kita meninggalkan kejahatan, maka buat baik berterusan, jangan sampai kita punya alasan untuk tinggalkan kebaikan. Orang tanya ni, kenapa awak dah tak buat ni? Oh, saya sakit kepala. Kita mula buat alasan seperti serigala atau seperti musang. Kerana orang yang istiqamah, dia berterusan buat kebaikan tanpa ada takwilan dan alasan. Itu istiqamah. Itu kita sebut selalu. Orang munafik cari alasan. Dan orang beriman cari jalan. Kita ni tuan duk fikir, kenapa saya tak boleh lagi duduk dalam majlis ilmu? Sibuk no ni. Sebab majlis ilmu ustaz ni bertentang, dia punya waktu ni berlawan dengan waktu kerja saya. Saat kuliah maghrib, masa itulah saya carikan. Masa itulah saya akad keluar ustaz. Ustaz pula kuliah subuh, masa itulah saya start motor nak pergi Singapura. Sebab tu saya tak boleh belajar ni. Payah nak belajar. Baik. Kalau dia orang beriman yang sebenar dan istiqamah, dia cari jalan. Dia mesti cari jalan. Macam mana saya nak jadikan saya dapat dengar juga. Saya tak boleh cara offline, saya online. Artinya dia sedang mencari jalan. Dan dia mendekati jalan itu yang akhirnya dia akan dapat yang aslinya. Mungkin mula-mula dia online, lama-lama dia akan dapat yang sebenarnya. Tapi orang-orang yang menjadikan benda itu sebagai alasan, kesibukan alasan-alasan, makin lama dia makin jauh. Maka ternyata bukan lagi alasan, memang macam tu. Tentang seorang yang cari alasan untuk jadi baik. Saya katakan dia tak nak jadi baik. Kita dah bahas tentang iradah. Kehendak. Seorang punya kehendak untuk jadi baik, dia akan cari jalan. Dia tak akan cari alasan. Saya nak sedekah orang, nak tolong orang. Saya tak akan cari alasan, saya tak duit banyak lah. Gaji saya bukan gaji macam awak. Apa yang saya ada? Saya sedekah. Saya nak tolong mak ayah saya. Saya nak balas balik budi baik mak ayah saya. Tak tunggu saya kerja. Tak tunggulah mak. Saya kerja ni saya balas. Saya tak kerja pun saya boleh balas jasa mak ayah saya. Maka buat apa yang saya boleh buat sekarang. Meringankan bebanan dia. Bila saya biasa minta duit dengan mak saya RM30 sebulan katakan. Saya minta RM20. Saya dah kurangkan bebanan dia. Saya dah tolong mak saya. Akhirnya kadang-kadang saya tak minta pun duit ke dia. RM30 saya gunakan untuk 2 bulan. Maka saya dah tolong mak saya. Kadang-kadang saya balik rumah. Ini sebagai contoh. Balik rumah. Saya kurangkan bebanan dia. Kurangkan bebanan. Saya dah tolong dia. Tak tunggu saya kerja. Jadi tuan-tuan ni.
Orang beriman dalam memburu istiqamah, dia takkan ada alasan. Tapi orang munafik, alasannya banyak. Dia boleh buat satu kitab alasan saja. Jadi tuan-tuan, cuba perhati diri kita dalam ibadat. Apakah tuan-tuan masih punya alasan? Apa alasan tak bangun qiyamul lail? Sibuk kerja, Ustaz, penat. Sekarang kan ada pencing. Pencing pula, Ustaz, kencing mani pula. Tahu tinggi pula, tu tak boleh bangun. Lalu sampai bila? Kata ulama, kalau panas menjadi alasan, dan sejuk juga menjadi alasan, dan musim bunga juga menjadi alasan, dan musim luruh juga menjadi alasan, kulli mata, katakan padaku bila lagi. Maksudnya, masa sihat dia alasan macam ni. Masa sakit alasan dia macam ni pula. Masa sibuk alasan dia macam ni pula. Masa lapang alasan dia macam ni. Maka katakan pada mereka, kamu semua tak nak buat. Itu je. Kita ni kenapa tak pergi kuliah ni? Kamu tak pergi kuliah. Sakit, Ustaz. Oh, sakit. Lepas tu sihat. Mana kuliah, Ustaz? Langkawi, Ustaz. Sihat, dia pergi Langkawi. Sakit, dia tak tahu kuliah. Lepas tu masa sakit tu pergi Langkawi. Sihat dan kuliah. Kalau orang nak cari satu jalan. Sakit. Kemudian bila dia lapang pula. Kenapa tak pergi kuliah contoh? Oh, saya ada buat kerja sikit. Dia buat kerja pula. Bila dia sibuk pula, saya ada kerja sikit. Dia ada kerja pula. Satu buat kerja, satu ada kerja. Sampai bila? Akhirnya dia sebenarnya tak nak kebaikan. Sihat, cerita aktiviti. Sakit, alasan sakit. Saya seminggu sakit, Ustaz, sebab tu tak datang kuliah. Ya, awak masa sihat pun tak datang dan cerita rasa sakit awak tu. Tapi sedap ayat dia ni, seminggu dia keluar sakit, demam masuk. Tapi masa sihat hilang juga dia. Jadi alasan tu tak akan memberikan apa-apa kebaikan kepada diri awak. Itu orang beriman dalam makna istiqamah. Kalau tuan-tuan nak tengok orang istiqamah, tuan-tuan istiqamah. Kita tak pernah akan gunakan alasan sebagai satu cara kita hidup. Kerana orang beriman tak akan menjadikan alasan sebagai cara hidup. Ini Amru bin Jamuh, tempang kaki pergi perang. Kata anak-anaknya, ayah ni pertama dah tua. Yang kedua, ayah tempang. Tapi kata ayah ni apa? Anakku jangan halang aku berjihad. Aku ingin dengan kaki tempang aku masuk syurga. Ketika mana orang semua kaki sihat masuk syurga, aku nak dengan kaki tempang masuk syurga. Dan ketika mana dia gugur syahid dalam perang Uhud. Kata Nabi SAW, aku melihat dia berjalan dengan kaki yang lurus, yang baik di dalam syurga. Aku tengok. Anak dihalang ayah tak pergi perang. Ayah dah ada keuzuran. Pertama, ayah tua. Memang Rasulullah tak bagi perang orang tua ni. Ada alasan lah. Bukan tak bagi, mana ada alasan. Alasan diterima secara syar'i. Sebab perang ni kalau tua-tua nak perang macam mana? Yang kedua, sakit pula. Kaki tempang. Jalan lambat. Tapi apa kata Amru bin Jamuh? Itu bukan alasan. Saya nak masuk syurga dengan kaki tempang ni. Akhirnya dia masuk syurga kaki tempang. Lihat bagaimana mereka para sahabat. Ini Abdullah Ibn Umi Maktum. Buta pergi perang. Buta. Tak ada alasan. Tak ada. Kerjanya apa? Pegang bendera. Akhirnya gugur syahid. Bayangkan dia gugur syahid. Walau dia buta. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Tua dah. Tua. Tapi dia nak kemuliaan untuk mengalahkan, untuk membuka kota Konstantinopel. Akhirnya dia diusung untuk pergi perang. Walau tak ada perang dah. Tua. Tapi nak kemuliaan. Dia usung. Kemudian ditinggalkan wasiat. Kalau aku mati, tanamkan aku berhampiran dengan kota Konstantinopel. Supaya kamu umat Islam ada alasan untuk balik semula ke sini. Kenapa? Di situ ada mayat Abu Ayyub Al-Ansari. Balik semula. Sebab kita kan, bila kita tanam orang kita sayang, kita ada alasan untuk balik semula. Kenapa kita nak balik kampung? Antaranya nak ziarah kubur mak ayah kita. Itulah alasan kita. Sebab kubur orang kita sayang ada kat situ. Walaupun saya katakan kita sesibuk mana pun di bandar ni, contoh. Tapi kita tetap ingat kampung, walaupun kampung tak ada mak ayah, tapi kubur mak ayah kita kat situ. Balik. Ada orang mungkin musafir beratus batu untuk ke kubur mak ayah dia. Maka Abu Ayyub kata, tanam aku di kota Konstantinopel, supaya kamu ada alasan untuk pulang kembali ke sini. Dan ternyata benar. Akhirnya kubur Ayyub langsung dipindahkan suatu tempat. Yang punya kemuliaan tuan-tuan pergi ke Istanbul, maka ini antara tempat yang diziarahi. Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan, dia tak berperang pun, tapi dia pergi perang. Dan kerana umur tua dan diusung kat stretcher. Dan mati dalam usungan. Kenapa? Ini orang istiqamah.
Istiqamah. Walaupun saya katakan alasannya kuat. Syar'i bagi alasan. Kita contohlah kita kalau kita bab solat Jumaat. Solat Jumaat ni ada benda yang menggugurkan kewajiban solat Jumaat. Nanti ni kita sakit. Hujang lebat. Ya, maka itu antara keuzuran. Tapi kita betul walaupun uzur. Kita pun tengok. Boleh agak-agak boleh pergi. Boleh pergi. Pergi kita. Kenapa orang ni istiqamah? Allah ma'ilah melainkan kita buat penyakit berjangkit ke orang. Jangan pergilah. Nak pergi juga. Ini istiqamah. Bukan istiqamah. Itu punah ranah nama ni. Kita tahu penyakit ini boleh mudaratkan semua orang. Atau ganggu semua orang. Batuk. Dia punya batuknya. Untuk iman sampai lupa Fatihah. Huru-hara. Tak payah pergilah. Sebab hadir awak ni. Huru-hara masjid. Dengan batuk awak. Dengan penyakit tu mungkin berjangkit misalnya. Tapi kalau benda tu tak. Kita seorang je. Gauk tu tak berjangkit dengan orang gauk. Seret kaki ke masjid. Walaupun gugur kewajiban Jumaat kerana sakit. Tapi kerana kita orang istiqamah. Pergi. Jadi ini orang-orang yang saya katakan sentiasa mengatasi alasan. Kekuatan orang beriman, istiqamah mereka kerana mereka buang segala alasan. Maka inilah nilai istiqamah yang dituntut dalam syarak. Dia tak ada alasan sebagaimana kata Umar Al-Khattab. Jadi kata ulama, awakah ditafsirkan istiqamah secara muraad penegasan pada akidah. Manakala Umar Al-Khattab melihat dari sudut konsisten seorang itu dalam melaksanakan perintah Allah. Sebab dalam definisi yang lain, Umar Al-Khattab bila menyebut tentang istiqamah, yang melaksanakan perintah Allah. Tanpa ada alasan. Itu istiqamah. Kerana kita ni tuan-tuan manusia akan sentiasa ada alasan. Sama ada alasan itu namanya ittirari atau iktisabi. Alasan yang memang daripada kita. Atau alasan tu bukan daripada kita. Tiba datang mengejut. Mengejut alasan tu datang. Maka kita sebagai orang yang nak istiqamah. Kalau alasan tu daripada kita. Sebab kita ada kerja waktu ni. Kita uruskan dengan baik. Urus. Tukar jadualkan dengan baik. Kalau alasan tu tiba-tiba dia mendatang. Maka mohonlah pada Allah kekuatan. Moga Allah tunjuk jalan. Bagaimana kita nak selesaikan. Kadang-kadang mendatang tiba-tiba baru kita nak buat ni. Dapat berita mak mati kat kampung. Kena balik kampung pula. Dapat berita sekian-sekian. Ini panggil istirari. Di luar kawalan kita. Ada alasan saya katakan kawalan saya. Kerja tu kerja saya. Saya buat. Saya nak janji jumpa orang tu saya punya. Jadual. Saya boleh ubah tu, ubah ni. Suka saya lah. Saya bos. Saya boleh buat secara fleksibel. Kalau ia datang daripada kita, tuan-tuan, urus dengan cara baik. Belajar ilmu pengurusan yang baik. Tapi kalau dia secara mendadak, istirari di luar kawalan kita, maka doa pada Allah supaya tunjuk jalan. Dia pasti ada jalan. Bagi orang yang istiqamah, Allah tak pernah tutup jalan untuk dia melakukan kebaikan. Dia pasti akan jumpa kebaikan. Walau dia berada pada tempat yang mustahil boleh buat, tapi begitu dia boleh buat. Bagaimana kita pernah cerita kisah Imam Sarakhsi. Dalam penjara dia boleh mengajar. Dalam penjara tak ada orang nak tanya tauliah dia ke tak. Dalam penjara. Nak hukum apa lagi dalam penjara. Dia boleh mengajar. Lalu melahirkan asbab dia lahir ramai ulama' daripada penjara. Bukan dia boleh karang kitab dalam penjara. Maka terkenal satu kitab namanya Al-Mabsud. Dalam fiqh mazhab Hanafi. Banyak 30 jilid. Saya beli buku ni kerana saya kagum dengan dia. Walaupun saya mungkin baru baca satu jilid je. 30 jilid tak baca saya 30 jilid. Saya beli kerana kagum kisah bagaimana buku ini dikarang dalam penjara. Kita Al-Mabsud, Imam Sarakhsi atau Sarkhasi. Saya beli sebab cerita dia didengki oleh pemerintah zaman dia, lalu disumbat dalam penjara. Akhirnya dalam penjara dia mengajar. Sehingga ada banduan keluar penjara, masuk balik penjara sebab nak sambung kuliah dalam penjara. Dalam penjara dia buat universiti. Dalam penjara dia menulis buku. Itu kehebatan orang-orang istiqamah. Ini kita baca kisah Said Qutb. Dalam penjara dia mengarang kitab Fi Zilalil Quran. Dalam penjara dia karang. Ini kita baca Hamka. Dalam penjara dia karang tafsir Hamka. Dalam penjara. Zaman Soekarno penjarakan dia. Dia karang tafsir Hamka. Ini orang-orang istiqamah. Tak tunggu ada meja, bilik ekong, karang kitab. Apa sudah tak siap kitab. Sebab tak istiqamah. Ini dalam penjara dengan tiada kemudahan dia boleh siap. Kerana orang istiqamah, semua tempat dia boleh buat amalan.
Tapi kalau orang tak istiqamah, semua tempat dia ada alasan. Semua tempat. Dah duduk dalam masjid dah. Masjid, dia ada alasan lagi tak nak solat. Bila berlaku banjir, masa-masa banjir, dipindahkan ke masjid. Dalam masjid dah duduk, tidur. Orang iqamah dia tidur belakang macam tu. Bayangkan dah duduk dalam masjid, masih tak ingin nak solat. Bagaimana luar masjid? Ini masalah besar orang yang tidak ada jiwa istiqamah dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.